Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutama kepada anak-anak pendidikan khas dan juga kepada semua yang menonton video ini. Jadi pada kali ini kita masih lagi berada dalam bab 1, pengurusan bengkel jahitan. Untuk video kali ini, cikgu akan terangkan mengenai punca kebakaran di bengkel dan jenis alat pemadam api. Jadi apakah punca kebakaran? Jadi ada beberapa bahan yang boleh menyebabkan kebakaran. Yang pertama, sampah sarap. Sampah sarap ni kadang-kadang ada banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, kayu. Kayu sememangnya dinilai sebagai bahan yang mudah terbakar. Peralatan elektrik. Macam mana peralatan elektrik boleh menyebabkan kebakaran? Adalah melalui litar pintas. Ataupun sekiranya peralatan elektrik tu sendiri yang rosak. Kan? Contoh kita tengah pakai air, tiba-tiba ada asap, ada api, boleh menyebabkan kebakaran. Seterusnya tina. Tina ni adalah sejenis bahan yang mudah terbakar dan selalu digunakan sebagai pencair cat. Jadi begitu juga dengan cat lah, sejenis bahan. Cat ni mempunyai bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, jadi boleh menyebabkan kebakaran. Seterusnya fabrik dan akhir sekali bahan-bahan yang dibuat daripada plastik. Baik, apa alat yang boleh kita gunakan untuk memadam kebakaran? Yang pertama, kita boleh gunakan air. Air ni kebiasaan yang kita gunakan lah untuk padam kebakaran. Kalau kita tengok bomba pun biasa menggunakan air. Disambungkan hos daripada kereta bomba kepada hos di pili yang berdekatan. Seterusnya yang kedua, kita boleh juga gunakan kain basah ataupun kita panggil fire blanket. Ada beberapa tempat kebiasaannya menyediakanlah kain basah ni ataupun fire blanket. Kita juga boleh gunakan pasir untuk memadam kebakaran. Dan ini kebiasaan yang kita lihat di bangunan-bangunan menyediakan alat pemadam api. Di sekolah, biasanya kamu boleh lihat alat pemadam api ni diletakkan di laluan-laluan koridor, di dalam makmal, dalam bengkel. Biasanya memang ada disediakan alat pemadam api. Alat pemadam api ni ada beberapa jenis. Yang pertama, kita panggil alat pemadam api kelas A, iaitu jenis air. Jadi jenis air ni bermaksud di dalam kanister ni ataupun tong ni mengandungi air. Okey. Dan kod warnanya adalah warna merah. Kemana kita nak tengok? Okey, di sini Okey, yang ini nampak tak? Dikeliling perkataan water ni warna merah. Jadi kod warnanya adalah merah. Dan dikelaskan sebagai kelas A. So, kalau orang kata alat pemadam api kelas A, bermaksud itu adalah alat pemadam api jenis air. Okay, alat pemadam api kelas A ni kita gunakan untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada kayu, sampah sarap, plastik dan juga fabrik. Baik. Okay, yang kedua adalah alat pemadam api kelas B ataupun jenis buih. Maksud di dalam kanister ni, dalam tong ni ada buih yang boleh kita gunakan untuk memadam kebakaran. Kod warnanya adalah kuning. Kalau tengok di sini, dikeliling perkataan foam ni, warnanya kuning. Okay, dikelaskan sebagai kelas B. Dan untuk alat pemadam api jenis foam ataupun jenis buih, kita boleh gunakan untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada cat, tina dan gas. So yang bahan-bahan kimia yang mudah meruap ni, kita gunakan pemadam api kelas B ataupun jenis buih untuk padam kebakaran yang berpunca daripada bahan-bahan kimia tersebut.
Alat pemadam api seterusnya adalah daripada kelas PC ataupun jenis karbon dioksida. Okey, kod warnanya hitam. Okey, boleh tengok kat sini di keliling perkataan CO2 ni yang bermaksud karbon dioksida ada label berwarna hitam. Dikelaskan sebagai kelas PC dan punca kita boleh gunakan alat pemadam api ini untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada cat dan peralatan elektrik. So yang paling penting, sekiranya ada kebakaran yang berpunca daripada peralatan elektrik, gunakan alat pemadam api kelas BC. Okay. Jangan gunakan air. Okay. Kalau ada berlaku kebakaran yang berpunca pada peralatan elektrik, jangan gunakan air. Sebab air boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi bahaya. Okay. Jenis seterusnya adalah jenis ABC, iaitu jenis tebu kering. Dikelaskan sebagai kelas ABC, jenis tebu kering. Okay, mempunyai kod berwarna biru. Dan kita boleh gunakan pemadam api ini, kelas ABC, untuk memadam semua jenis bahan. Okay. Jadi kebiasaannya yang kita lihat, terutama di sekolah-sekolah, di bangunan-bangunan awam adalah alat pemadam api yang kelas ABC, debu kering, dia tulis powder kat situ. So, jadi ada 4 kelas alat pemadam api, kelas A, kelas B, kelas BC dan juga kelas ABC. Okay, kepada anak murid cikgu yang ada modul, okay, boleh lengkapkan nota dalam modul berdasarkan penerangan cikgu. Baiklah, sekiranya berlaku kebakaran, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, segera laporkan kepada guru. Jangan bila kamu dah nampak ada api kecil dah nak menyala, ada kerosakan dekat iron ke yang kamu guna dah nak berasap, kamu terus lari dulu. Tinggalkan cikgu. Jangan bagi tahu dulu kat cikgu, cikgu ada api, cikgu terbakar. Okey. Kemudian jangan cemas, bertenang, ikut arahan cikgu untuk kita kosongkan bengkel. Jadi kamu keluar daripada bengkel dengan segera dan teratur ikut laluan kecemasan sekolah. Kamu tak payah risau dah nak ambil peg kamu ke, botol air ke, tupperware mak kamu ke, tinggalkan. Okay, keluar dari bengkel dengan segera. Okay, kemudian pergi jalan mengikut laluan kecemasan dan berkumpul di tempat berkumpul yang telah disediakan. Selalunya di sekolah-sekolah kita akan selalunya di sekolah-sekolah diadakan latihan kebakaran sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Jadi dari situ kamu dah tahu dah sekiranya berlaku kebakaran, laluan mana yang perlu kamu ikut, tempat mana yang perlu kamu berkumpul. Jadi ini contoh laluan kecemasan. Kebiasaannya laluan kecemasan ni mesti dia ada tunjuk arrow atau anak panah mana laluan yang perlu kamu ikut dan di mana tempat kamu berkumpul. Baik, ini adalah contoh tempat berkumpul. Kebiasaannya tempat berkumpul ni dah disediakan satu signboard atau papan tanda yang menunjukkan tempat berkumpul. Dan kebiasaannya adalah satu kawasan yang lapang dan luas lah. Kalau di sekolah, kebiasaannya tempat berkumpul adalah sama ada di padang ataupun di tapak perhimpunan. Okay. Jadi itu sahaja penerangan cikgu untuk kali ini. Jadi pada kali ini kita dah belajar mengenai punca-punca kebakaran, alat untuk memadam kebakaran, jenis-jenis alat pemadam api dan apa langkah yang perlu kita ambil sekiranya berlaku kebakaran. Jumpa lagi. Bye.